Baik. Okey, kita start insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita, muzakarah kita insyaAllah pada kitab Zubad li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Jadi matan Zubad ni boleh buka iaitu pada bait yang ke-68. Orang yang ada kitab insya-Allah bagi kita punya sahabat-sahabat kita di Google Meet boleh buka, dan juga sahabat-sahabat di dalam Facebook boleh buka, iaitu bait yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakuffa limtithalin yuthabi wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat-tarki 'ala as-sawa'i lakin idza nawa bi aklihi al-quwa لطاعة الله له ما قد نوى أما الصحيح في العبادات فما وافق الشرع الله فيما حكما وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي بعد شروطه فقد واستثني موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما. Ya betul Ustaz. Ustaz Walid Fatimah As-Sanaki. Dia pengajian Zubad ni dia akan jadi pengajian kebiasaannya setiap hari Rabu lah. Setiap hari Rabu iaitu selepas Isyak. ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan sambung pada bait yang ke-68. Ammal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa ithmun man yaf'alu. Kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bih, dia memulakan perbicaraan berkait dengan perkara yang haram. Setelah kita bincang berkait dengan perkara yang fardu dan muradafatnya, apa yang bersama dengan perkara yang fardu ni iaitu perkara yang wajib, dan dia telah cerita berkait dengan fardu kifayah, bahagian daripada fardu. Ini semua kita masih duduk pada hukum taklif lah. Hukum taklif, khitabullah al-yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Khitab Allah yang bertakluk dengan af'alul mukallafin iqtida'an aw at-takhyir. Iqtida' maknanya dengan kata perintah. Seperti mana perbincangan kita pada minggu lepas, bila sebut kata apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah, khitab Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum syarak ni apa? Khitab Allah yang bertakluk dengan perbuatan mukallaf. Iqtida' atau takhyir. Iqtida' di sini adalah talaban. Talab. Bila sebut kata talab, di sini duduk di bawah kata iqtida'. Talab ni pertama sekali adalah wajib lah. Sebab wajib itu adalah memerintahkan sesuatu. Memerintahkan sesuatu untuk dilakukan. Al-amru bil fi'il, memerintahkan untuk melakukan. Jadi apa benda perintah yang Allah Ta'ala suruh kita buat, maka duduk di bawahnya apa? Duduk di bawahnya adalah al-fardu, dan duduk di bawahnya adalah sunat. Kemudian ada perkara yang ulama kata adanya wujudnya perintah untuk tinggal, perintah juga.
Datang firman Allah, datang sabdaan baginda Rasulullah SAW, menyuruh kita. Menyuruh untuk apa? Menyuruh untuk meninggalkan amalan tersebut. Itu juga duduk bawah iqtida' lah, di bawah perintah juga. Maka terkandung di dalam suruhan untuk meninggalkan apa? Iaitu perkara yang makruh, perkara yang haram, dan juga perkara yang makruh. Kemudian di sana ada satu lagi, ada sesuatu larangan daripada Nabi, tetapi dengan larangan nahyun ghairu maqsud. Satu larangan tetapi yang tak diqasadkan. Seperti adanya perintah supaya buat sesuatu, tetapi tak ada lawang dia, tak ada larangan yang sarih, yang Nabi SAW menyatakan tahzir. Satu tahzir, peringatan yang keras daripada Rasulullah, tak ada. Jadi di situ sebagian ulama masukkan dalam satu lagi bab disebut sebagai khilaful aula. Jadi ada 5 hukum yang terkandung di dalam iqtida'. Iqtida' maknanya satu perintah. Perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Ada 5 hukum di situ. Dan at-takhyir, satu lagi kaitan, quyud pada khitab Allah yang bertakluk dengan af'al mukallafin, iaitu secara pilihan. Apa dia? Iaitu dikatakan al-mubahat, iaitu perkara yang mubah. Jadi 6 hukum di situ yang dibincangkan oleh ulama. Jadi masuk kita pada malam ini adalah pada perkara yang haram. Ammal haramu, kata Syekh Ibn Ruslan, ammal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu. Perkara yang haram itu, dia kata haram di sini adalah haram bi zannil mukallaf wa in i'taqada ghairuhu bihillih. Haram di sini haram pada zon mukallaf. Apabila mukallaf sekurang-kurangnya zon, walau dia tak yakin. Apabila mukallaf dia merasakan zon bahawa perbuatan yang sedang dibuat ni haram ni, maka di situ hukumnya haram. Ini dosa ni, ini ditegah oleh Allah dan Rasul ni, maka di situ hukumnya adalah haram. Wa ini taqada ghairuhu hillah. Walaupun barangkali orang lain beriktikad perbuatan yang sama itu adalah halal. Jadi seperti kalau kita bincang bab ada setengah daripada perbuatan kita memegang wanita yang mahram, wanita yang ajnabi menyentuh wanita yang ajnabi walaupun tanpa syahwah, hukumnya haram di sisi kita, indana mazhab Syafi'i. Tetapi perbuatan tersebut diiktikadkan oleh ahli mazhab Hanafi sebagai satu perkara yang halal, kerana aula mastumun nisa dengan makna jima'. Ataupun ada sebahagian mazhab yang mengaitkan sentuhan yang membatalkan wudu adalah dengan syahwah. Tetapi kita pegang seorang wanita yang ajnabi dengan sengaja, di situ hukumnya adalah haram. Sebab tu bi zannal mukallaf, kita ni dengan zon kita mukallaf, dengan zon kita ni bahawa perbuatan tu haram, maka hukumnya pada ketika itu haram, walaupun kita kata ada orang lain yang dia mempunyai i'tiqad bahawa perkara itu adalah halal. Jadi dalam konsep haram ini ada perkara yang haram di sisi kita tapi halal di sisi orang lain. Jadi benda tu ma'qul, sesuatu yang boleh diterima dari segi syarak. Haram untuk orang ni tetapi halal untuk orang itu. Barangkali sebab haram itu bertakluk bi zannal mukallaf, bertakluk dengan zan mukallaf. Kita ni, kita tahu perkara itu haram, maka hukumnya haram. Sebab tu dia ada dibahaskan oleh fuqaha, berkait dengan hukum pengharaman rokok, ad-dukhan. Jadi kalau zannal mukallaf, sebab tu ulama-ulama kadang dimarah kalau ada orang dia kata rokok tu apa hukumnya? Rokok tu hukumnya haram, tetapi dia bekerja bawa lori rokok. Dia kata saya tak isap rokok. Tapi bila zan dia, sangkaan dia menyatakan rokok itu haram, maka walaupun dia tak isap rokok, tetapi dia bekerja di kilang rokok, dia bawa lori rokok, dia kerja packing rokok, berarti semua pekerjaan dia itu kita anggap sebagai pekerjaan yang haram.
Jadi kalau kita punya i'tiqad, pegangan kita kata rokok itu haram, maka zan kita dah menyatakan perkara itu haram, maka wajib kita menjauhi segala perkara tersebut walaupun apa saja yang ada kaitan. Kalau bagi orang yang mendakwa bahawasanya rokok ni hukumnya makruh, maka apa yang ada hubung kait dengan rokok itu, maka hasilnya adalah masa yang makruh. Lebih-lebih lagi kalau ada orang menyatakan rokok itu sunat muakkad. Kalau ada orang menyatakan rokok itu adalah fardu ain. Nampak? Jadi pada ketika itu dia pengharaman terhadap kita yang menyangka bahawa rokok itu haram, pegangan kita yang menyatakan rokok itu haram, dia tidak ada sangkut paut dengan barangkali ada orang yang menyatakan hukum rokok itu halal. Sebab tu hurmah dia kata di sini haram itu adalah bizannil mukallaf, dengan sangkaan orang yang mukallaf itu. Bila dia tahu benda itu haram, maka bila dilakukan perkara itu, maka hukumnya haram walaupun orang lain beriktikad bahawa perbuatan itu adalah halal di sisi mereka. Halal di sisi mazhab lain, tapi haram di sisi mazhab kita contohnya, maka hukumnya haram lah tu. Tetap hukumnya dikatakan haram. Fathawabu yahsulu, fathawabu yahsulu litarikin, maka pahala akan terhasil bagi orang yang meninggalkan perbuatan yang haram. Ada perbuatan yang haram dia tinggal, imtithalan, yang dapat pahala bila dia tinggal benda haram ni orang yang tinggal imtithalan, kerana dia imtithal. Kenapa dia tinggal benda haram? Kerana dia takutkan Allah. Asal nak buat benda haram, asalnya nak buat benda haram, tiba-tiba kerana takutkan Allah, tak jadi. Fikir balik, bila mari fikir balik, Allahu akbar, ni benda haram ni, lalu dia tak jadi melakukan perbuatan yang haram tadi, imtithalan, dia dapat pahala atas meninggalkan perbuatan yang haram. Dia perbuatan yang haram ni bila ada orang cita-cita nak buat satu benda jahat, lalu dia laksanakan benda jahat, baru dapat satu dosa. Seperti yang disebut dalam hadis, faman hamma bisayyi'atin, orang yang bercita-cita nak buat satu benda yang jahat, fa'amilaha, lalu dia buat benda yang jahat atas apa yang dicita-citakan, maka ke atasnya adalah satu dosa. Itu menunjukkan kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, kata ulama, tidak ada gandaan. Banyakkannya ulama menyatakan tidak ada gandaan pada dosa, tetapi terdapat gandaan pada pahala. Man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Orang yang buat satu kebaikan, baginya 10 gandaan. Tapi tidak warid la fil Quran wala fi hadis. Dalam Quran wala hadis berkait dengan pergandaan pada dosa. Itu antara kerahiman, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang buat dosa, yang buat pahala. Man jaa bil hasanah, yang buat satu hasanah, boleh digandakan ke satu hasanah tadi hingga kepada 10 adhaf, 10 gandaan, berkadar dengan ada orang yang buat dengan ikhlasnya lebih, ada orang buat waraknya lebih, ada orang buat niatnya saleh, maka digandakan lagi ila 10 adhaf. Jadi orang, maka fathawabu, kata Syekh Ibn Ruslan, fathawabu yahsulu litarikin, pahala itu akan terhasil bagi orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, imtithalan, kerana imtithal. Kenapa? Kerana menurut perintah Allah. Kenapa kamu tak jadi buat benda haram ni? Sebab Allah takut dengan Allah, takut dengan azab Allah, maka pada ketika itu dia dapat pahala. Maknanya kalau ada orang dia tak jadi buat benda haram tapi cancel, bukan kerana takut pada Allah, dia tak dapat pahala atas meninggalkan perbuatan yang haram tu. Nak pergi dah, memang dah jalan dah, tiba-tiba tiket habis rupanya, memang dah buat dah benda haram. Nak pergi nak buat benda haram ni, tiba-tiba kereta tak ada minyak. Jadi dia tak dapat pahala atas meninggalkan perbuatan yang haram itu, kerana di situ tidak ada imtithal. Naam. Wa athimun man yaf'alu, dia kata wa athimun man yaf'alu, dan berdosalah oleh orang yang melakukan perbuatan yang haram tadi. Cuma syarat yang banyak disebutkan oleh fuqaha bahawa
berdosa bagi orang yang buat benda haram dalam keadaan aliman bitahrimi. Itu banyak dalam mana-mana ibarat perbuatan yang dianggap dosa ini perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dia tahu benda tu haram. Mana-mana kuyut bila apa saja perbuatan yang haram, mesti fuqaha akan letakkan aliman bitahrimi. Mesti dalam keadaan dia tahu tentang perharaman dan dia bukan dan dia biasanya akan diletakkan mukhtaran, dalam keadaan dia memilih. Aliman bitahrimi, dia yang kata dosanya buat benda haram ni dalam keadaan dia tahu benda itu adalah haram. Yang kedua, mukhtaran, dalam keadaan dia dengan pilihan hatinya, bukan kerana satu keterpaksaan. Itu banyak yang disebutkan oleh fuqaha. Bila fuqaha bila nak terjatuh dalam satu perkara yang haram, mesti aliman bitahrimi. Kalau ada orang selama ni ada buat benda haram tetapi dia tak tahu bahawa benda tu haram kerana kejahilan, maka sesuatu yang dilakukan dalam jahil itu tak dianggap sebagai perbuatan yang hurmah. Jahil. Di sinilah banyak perbahasan para fuqaha berkait dengan orang yang dulu bergelumang dengan dosa. Hasil rezeki dia adalah daripada hasil dosa, hasil daripada benda yang tak baik, tetapi dia duduk dalam kejahilan. Jahil. Ya, jahil. Jauh daripada agama. Tak ada orang sampaikan agama pada dia. Jadi bila zaman dia dah bertaubat, dia kata bagaimana hasil yang terhasil dulu di zaman kejahilan saya. Jadi kalau kita ambil atas pandangan ni, bahawa haram itu, yang berdosa atas perbuatan haram itu adalah orang yang melakukannya hal keadaan kaunuhu aliman bitahrim. Dia tahu dengan pengharaman. Kalau dia hidup dalam kejahilan, tak tahu bahawa benda itu haram, dia hidup dalam kejahilan, dia ambil benda ni, dia ambil benda ni. Selepas dia taubat, adakah harta dia tu nak kena diinfakkan semua sekali? Sebab tu banyak fuqaha kata tidak. Dia bertaubat kepada Allah dan digunakanlah harta yang berbaki kepada diri dia itu, yang ada dalam keluarga dia itu, untuk menyara keluarganya, tetapi dia tak terjerumus lagi dengan perbuatan yang haram. Kerana duit itu adalah duit, yang haram itu adalah perbuatan yang dilakukan tu. Itu yang menyebabkan hukumnya pada ketika itu adalah haram. Maknanya bagi orang yang dia melakukan satu perbuatan yang haram di sisi syarak, tapi dalam keadaan dia tak tahu bahawa benda itu adalah haram pasal dia jahil ataupun keterpaksaan, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa kepada orang tersebut. Oleh yang demikian, ulama kata ada sejenis wati, persetubuhan yang tak dihukumkan sebagai halal ataupun haram, dipanggil wati syubhah. Wati syubhah dikatakan la yusafu bihil wala hurmah. Wati syubhah satu persetubuhan yang tak disifatkan dia itu sebagai halal ataupun haram, macam duduk tengah-tengah. Kenapa? Kerana orang yang wati syubhah ni maksudnya orang yang tersalah secara tak sengaja, dia menyetubuhi seorang wanita yang barangkali dia anggap itu sebagai isteri dia. Dia ingat orang rumah dia, rupanya tersalah. Itu disebut sebagai wati syubhah, yang ulama kata antara hukum yang tak disifatkan sebagai halal dan sebagai haram, dipanggil wati syubhah. Naam. Kemudian kata Syekh, wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakuffa limtithalin yuthabi. Kata Syekh rahimahullah, dan orang yang mengerjakan daripada perbuatan-perbuatan yang makruh, perbuatan yang makruh, iaitu makruh di sini makruh karahatu tanzih, iaitu ulama menyatakan kalau kita jumpa dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, bila diitlakkan, tak dikuyutkan, tak dikaitkan dengan sesuatu, bila dikata fahuwa makruhun ataupun dikatakan fakarahah, bila diitlakkan dengan perkataan makruh, maka al-muradu bihi at-tanzih. Al-muradu bihi, yang dikehendaki dengannya adalah karahatut tanzih. Maknanya karahatut tanzih, dia tidak, bila diitlakkan kalimah makruh, kalau dalam mazhab Syafi'i,
biasanya dikehendaki dengan perkataan itu adalah karahatut tanzih, bukan karahatut tahrim. Melainkan ada quyud. Kalau dia kata makruh, kemudian dia akan datangkan lagi. Kalau dia kata makruh, kemudian dia akan syarahkan lagi. Kalau tak disebut di matan, dia akan disebut di syarah. Kalau tak disebut di syarah, dia akan disebut ada qara'in lah, maksudnya ada qarinah. Dia akan disebut di hasyiah bahawa fahadhil karahatut tahrim. Makruh ini adalah makruh. Maknanya ada quyud. Tetapi bila itlaq tak sebut apa-apa, hadha makruh wa hadha makruh, maka hukumnya adalah makruh. Maksudnya dia sesuatu yang ilaha illallah yang bukan larangannya datang dengan dalil qat'i, bukan datang dengan dalil qat'i. Jadi kalau mazhab Hanafi, ulama kata dia secara terang dalam ahkam, aqsamul ahkam fi indal mazhab Hanafi, memang dah ada terus dah makruh tahrim wa makruh tanzih. Kita ahkam kita terus, kita ada fardu dengan wajib, kita ada sunat, kita ada haram, kita ada makruh, kita ada mubah, kita ada khilaful aula. Dia tak sebut karahatut makruh tu, tak sebut. Tak dipecahkan terus. Makruh ni karahatut tanzih dengan karahatut tahrim. Mana yang masyhur, yang popular di dalam bab karahah adalah dalam mazhab Imam Abu Hanifah diterangkan dengan detail, kerana di situ dah ada pecahan yang merupakan bahagian daripada aqsamul hukum. Qismul ahkam pada mazhab Imam Abu Hanifah memang dah ada dah karahatu at-tahrim wa karahatut tanzih. Jadi dan itulah yang dikehendaki indal itlaq. Bila jumpa kalimah makruh, maka indal itlaq yang tidak ada quyud apa-apa, maka dikehendaki di situ adalah karahatut tanzih. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi, tidak diazab, bal iyakuffa limtithalin yuthabi, bahkan jika dia meninggalkan. Iyakuffa maknanya in yatruka, jika dia tinggalkan, bitarki fi'lih, jika dia meninggalkan perbuatan yang makruh tadi, limtithalan, sama juga. Tinggalkan benda makruh kerana apa ni? Kerana imtithalan, kerana dia mentaati perintah Allah, kerana ketakutannya pada Allah, kerana ketakwaannya kepada Allah, yuthabi, maka dia diberi pahala atas meninggalkan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan oleh fuqaha sebab sama dalam bab melakukan perbuatan yang haram tadi. Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki 'ala as-sawa'i. Wa khussa, dan dikhususkan, wa khussa, dan dikhususkan, ma yubahu, akan sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang diharuskan akannya, bistiwa'il fi'li wat tarki. Mubah ni apa pula khususiat? Apa yang dikata khususiat mubah? Mubah ni dikata istiwa al-fi'li wat tarki, kerana adanya persamaan, kesamarataan antara melakukan ataupun meninggalkan. Boleh berlaku sama, dia balance. Mubah ni dia balance. Izin syarak pada kedua-duanya. Maknanya ada izin syarak pada melakukan dan ada izin syarak pada meninggalkan. Sama. Ada izin syarak. Kalau buat, ada keizinan syarak. Kalau tinggal pun, ada keizinan syarak. Mana syarak mengizinkan pada melakukan ataupun pada meninggalkan. Lepas tu dikata bistiwa'il al-fi'li wa tarki 'ala as-sawa'i. Mana 'ala as-sawa'i, dalam keadaan sama rata, tidak ada terjih. Tidak ada terjih maksudnya tidak ada lebih, seimbang. Tidak ada perintah yang menyatakan suruh buat lebih, dan tidak ada perintah yang kata yang ni suruh tinggal. Tidak ada perintah. Maknanya ala sawai, maksudnya tidak ada terjih. Tak ada kata ada di sana banyaknya warid hadis
yang menyuruh. Dan terdapat hadis yang melarang tu hadis yang dhaif. Tak. Al-mubah ulama kata dia adalah sesuatu yang seimbang. Lakin idza nawa bi aklihi al-quwa, ini quyud kaitan pada al-mubah. Lakin idza nawa bi aklihi al-quwa, tetapi ini bertakluk dengan mubah, yang kata bagaimana mubah itu boleh menghasilkan pahala. Asal mubah ni harus buat, harus tinggal. Tetapi kadang-kadang bertakluk dengan perkara yang mubah ini, perkara yang harus ni, dia boleh bertakluk dengan thawab, dengan pahala, li'aridin, kerana ada sesuatu. Li'aridin, bukan zat perbuatan tu yang dapat pahala. Perbuatan itu mubah, bukan zat perbuatan, tetapi li'aridin, kerana ada sesuatu yang datang, sesuatu sebab, sesuatu yang berdempel dengan dia. Itu menjadikan ada perkara-perkara amrun mubah yuthab, amrun mubah diberi pahala. Lepas tu Syekh kata apa? Lakin idza nawa bi aklihi alquwa. Tetapi apabila satu orang, dia beri contoh di sini, dia niat, ini Syekh Ibn Ruslan niat memberi contoh makan. Lakin idza nawa bi aklihi, apabila satu orang dia berniat bi aklihi, dengan makannya itu, al-quwa. Al-quwa di sini dengan mana at-taqwa lah. Ada satu orang dia niat makan. Makan ni mubah tuan-tuan. Makan mana wajib? Makan ni amrun mubah. Kalau ada satu orang dia tahan, maksudnya dia ni kalau tak makan 3 hari pun tak ada masalah. Dan tidak melemahkan dia untuk tanggungjawab dia, kewajipan dia. Tidak melemahkan dia untuk dia nak buat taat. Dia tak makan. Adakah dia berdosa? Tak berdosa lah. Kerana di situ ada istiwa bainal fi'li wa tarki. Maksudnya tak ada kata ada perintah suruh makan. Suruh makan maksudnya. Dan tak ada pula larangan kata siapa tak makan itu berdosa. Tak ada. Itu mubah. Makan tu mubah. Jadi kalau tak ada, kita kata saya tak nak makan hari ni, 2 hari saya tak nak makan, tapi dicergas, tak menyebabkan dia lemah, maka pada ketika itu tidak ada masalah, menunjukkan makan itu adalah mubah, harus makan. Tetapi idza nawa bi aklihi alquwa, tetapi apabila makan tu, waktu makan dia niat, ya Allah, aku makan ni supaya aku dapat buat satu pekerjaan yang boleh menthabitkan, menetapkan ketakwaan. Bila dia niat sesuatu yang dengan sebab makan, maka Allah makin kuat hubungan dia dengan Allah. Bila makan, makin cergas dia. Bila dia makan makanan yang sihat, maka Allah makin kuat dia dalam beribadah kepada. Kata Syekh, li ta'illahi lahu ma qad nawa. Maksudnya bila satu orang dia makan, tujuan supaya dia menambah kekuatan dia, ketakwaan dia, li ta'atillah, untuk dia subhanahu wa ta'ala, lahu ma qad nawa, maka kepadanya adalah mengikut apa yang dia niat. Maka dia akan dapat mengikut apa yang dia niat, dapat pahala. Makan dapat pahala. Macam orang kata orang kerja. Kerja ni wajib. Asal kerja ni wajib tak? Satu orang kerja, saya bekerja, ada orang yang mengajar, ada orang ni kontrak, ada orang ni kerja. Asal kerja itu tidak wajib. Yang wajib, ulama kata pada kerja ni, yang wajib adalah beri nafkah. Beri nafkah. Kalau ada orang kata kerja tu wajib, maknanya orang pencen berdosa. Maknanya orang pencen dalam dosa lah. Sebab apa? Orang pencen kerja tak? Tak kerja, dia kata, dosa lah sebab kerja tu wajib. Tetapi Masya Allah, sebab kerja itu tidak wajib, yang wajibnya adalah beri nafkah. Jadi kalau ada satu orang, Masya Allah, tabarakallah, duduk rumah ni lepas sembahyang Isyak, dia tepuk je sejadah dia, keluar RM50. Siap waktu RM50. Jadi 5 kali 5 25. Jadi alhamdulillah 200.5. Setiap hari 200.5. Tak payah kerja, tepuk sejadah je. Masya-Allah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ada satu kisah dulu waktu
Waktu kami di Hadramaut lah, ada satu orang datang daripada Malaysia. Dia ni ada satu haji. Saya sampai hari ni saya tak jumpalah dengan haji ni. Jadi dia datang ke Hadramaut. Dia masa tu baru lepas pencen. Dan dia beritahu saya, dia kata dia ni haji ni dulu adalah orang pertama yang buat program mendaki Everest. Maksudnya dia ni di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi dia datang masa tu, saya alhamdulillah sebagai khadim, orang yang memberi khidmat lah kepada tetamu-tetamu, khidmat kita kepada pelajar-pelajar di Hadramaut. Jadi bila ada tetamu, kita akan santunilah tetamu tadi. Jadi dia kata saya nak jumpa dengan Habib Salim. Dia kata Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi bawa pergi jumpa Habib Salim Asy-Syatiri. Masya Allah, ini ulama besar ni Habib Salim Syatiri. Masa tu hari Jumaat. Saya tanya kepada anak-anak yang belajar di Ribat Karim. Dia kata kalau nak jumpa dengan Habib Salim Syatiri, jumpa hari Jumaat lah, lepas Jumaat. Kerana para masyayikh, para habaib ni lepas main Jumaat di Masjid Jami', dia akan duduk dulu. Habib Salim Syatiri biasa dia akan menyandar dulu dekat dinding Masjid Jami'. Dia akan duduk dulu berzikir. Jadi dia kata ambil dah peluang. Waktu sedang dia duduk tu ambil peluang. Nanti kalau dah sampai kat rumah susah. Kerana hari Jumaat ni kebanyakan para habaib, para ulama' di Hadramaut, dia tak jadikan hari itu sebagai hari untuk ziarah. Kerana mereka ni sibuk dengan ibadah. Mereka akan sibuk dengan selawat pada Nabi SAW. Mereka akan sibuk dengan ibadah. Jadi saya pun pergi bawa tetamu ni, bawa haji ni sampai depan Habib Salim Syatiri. Habib Salim Syatiri, Masya Allah, orang alim yang kita rasa sangat haibah. Bila tengok pada dia tu, kita rasa sangat takut. Dan ada orang selalu pesan kadang-kadang, oi, kalau tak kena dengan angin dia, bahayalah. Kita dalam bahaya kalau tak kena dengan angin dia. Jadi bila sampai kat depan, saya pun tanya kepada orang Malaysia tadi. Saya tanya dia, cepatlah, sekarang ni nak tanya apa ni? Nak jumpa Habib Salim Syatiri. Daripada semalam dah dia nak jumpa Habib Salim Syatiri. Jadi ada apa? Saya nak tolong terjemah. Dia pun, haji tu kata, Ustaz, tolong tanya kepada Habib Salim Syatiri macam mana cara nak buat duit, dia kata. Masya Allah, saya tak pernah lagi jumpa ada orang minta dengan Habib ni macam mana cara nak buat duit. Saya kata ni soalan ni bahaya ni. Soalan ni soalan maut. Silap-silap kita kena jerkah depan tu. Jadi saya diam. Saya kata macam mana nak tanya, tapi beranikan juga sebab nampak hasrat besar haji tadi. Saya beranikan diri tanya Habib Salim Syatiri. Dia kata, ya Habib, orang ni tanya macam mana cara nak buat duit. Saya pun standby nak kena marah. Bila lepas tanya soalan, kita tunduk. Jadi ketika tu Habib Salim Syatiri, dia pun tunduk sekejap. Dan dia angkat kepala dia. Dia kata, tanya lelaki tu dia nak dolar Amerika ke ataupun dia nak rial Yamani. Masya Allah. Ni sudah bagus ni. Ni bukan scammer. Dia bukan scammer. Dia kata, tanya haji tu, dia nak apa ni? Dia nak dolar Amerika ke dia nak rial Yamani? Saya pun tanya kepada haji tu. Haji tu kata, tak kisahlah apa-apa pun, yang penting saya nak duit. Kemudian yang soalan kedua, Habib Salim tanya, kenapa dia nak duit? Haji tu kata, saya kerja kerajaan lama dah. Jadi saya rasa duit kerajaan ni duit yang tak jelas. Dan kalau ada satu sumber-sumber lain, setiap bulan duit pencen saya nak infak. Saya nak makan duit ni. Jadi Habib Salim Syatiri ni, ini kalau sanad hadis ni muttasilah sebab saya dengar direct daripada Habib Salim Syatiri. Dia suruh baca surah Muzammil. Dia kata ajar kepada haji tu, suruh dia baca surah Muzammil 40 kali. Maknanya malam pertama ni, kalau kita nak buat malam ni tuan-tuan, baca 40 kali. Ya ayyuhal muzammil, baca sehingga selesai 40 kali. Malam besok kurangkan 1, jadi 39 kali. Malam yang ketiga nanti jadi 38 kali. Malam yang keempat nanti jadi 37 kali. Begitulah setiap malam dikurangkan 1 sampai tinggal 5. Mana sampai hari ke-35, masa tu dah tinggal 5. Mana dah tinggal 5 sahaja daripada surah.
Al-Muzammil, kemudian istiqamahkan, dia kata terus baca surah Muzammil 5 kali tadi, setiap hari, setiap malam baca 5 kali sehinggalah kamu menemui hajat kamu. Dia kata niat je. Jangan niat ringgit, niatlah dolar ke, niat pound, rugilah ringgit, niat pound. Jadi haji tu dia buat, tapi wallahu alam, saya lepas pada tu saya balik ke Malaysia dan saya tak tahu nampak haji tu. Saya tanya dia berapa hari dia buat, macam mana haji? Dia kata buat lah, tapi wallahu alam dapat ke atau tak dapat. Tapi saya dengar daripada ada anak-anak ribat, orang-orang Indonesia yang belajar di ribat, mereka ni pergi, mereka jual semua aset harta mereka di Indonesia, jual habis. Datang Indonesia tu kira dengan duit yang ada, mereka terus kekal di sana kerana orang susah. Ada di antara mereka ni orang susah, jadi bukan boleh balik-balik cari duit apa susah. Jadi mereka dapat amalan daripada Habib Salim Syatiri, masya-Allah. Dapat sesuatu. Ni kalau ada orang yang seperti ni, tuan-tuan cubalah insya-Allah. Sebab surah Muzammil, kalau Habib Salim suruh baca surah Baqarah, memang tak ada harapan lah. Tapi kalau baca surah Muzammil, barangkali ada harapan cerah. Jadi kalau ada orang macam ni, dia buat satu amalan, jadi dapat sesuatu rezeki daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita akan kata kerja itu wajib? Kerja tak wajib, tetapi kerja itu menjadi wasilah untuk kita buat kewajipan. Ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Nampak? Jadi kalau ada orang dia buat benda mubah, benda harus, tapi niat dia adalah at-tuqa li ta'atillah, untuk dia beri kekuatan untuk dia buat ketaatan pada perintah Allah. Walhal yang dibuat tu hanya benda mubah, makan saja, makan, tapi dalam makan dia niat. Ini perbezaan amalan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Orang Islam dia tidur, dia pun tidur dalam ibadah, kerana dia tidur dalam keadaan tidur dia itu dia niat sesuatu. Sebelum nak lelap mata dia niat, ya Allah, aku diberi kekuatan besok aku nak kerja, ya Allah. Jadi tidur dia masya-Allah cuma tidur dalam ibadah. Itu penting niat. Niat penting. Sebab tu dia kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap sesuatu tu akan diberi mengikut apa yang dia niat. Nampak? Demikian juga kata Syekh, kalau orang dalam satu perbuatan yang mubah tapi dia niat yang tak baik, dia niat nak buat maksiat, dia makan, dia niat apa? Dia niat dengan makan dia ni untuk buat satu maksiat, maka makannya tadi pun akan dapat dosa, walaupun asal hukum makan itu adalah mubah. Semuanya bergantung dengan niat. Oleh yang demikian kata Syekh Ibn Ruslan rahimahullah, lakin idza nawa bi aklihi tuqa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tetapi jika dia makan, itu satu contohlah, makan dengan niat supaya dia beri kekuatan untuk buat taat, lahu ma qad nawa, maka dia akan mendapat pahala mengikut apa yang ia niatkan. Naam, amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Adapun as-sahih, masuk lagi dalam hukum, masuk lagi dalam pembahagian hukum iaitu as-sahih. Apa itu as-sahih? Kata Syekh Ibn Ruslan, adapun as-sahih dalam ibadah ini, apa itu as-sahih? As-sahih adalah, dia kata, fama wafaqa syar'allahi fima hakama. Iaitu apa ataupun sesuatu amalan, dia sahih ni sama ada pada ibadah ataupun pada muamalah. Sahih pada ibadah ataupun sahih pada muamalah. Apa benda yang sahih? Kalau orang tu buat ibadah, bila dikatakan ibadah tu ibadah yang sahih? Kalau ada orang buat muamalah, bila dikatakan muamalah itu adalah muamalah yang sahih, iaitu fama wafaqa syar'allah fima hakama, iaitu yang berbetulan dengan syariat Allah. Yang ibadah yang sahih adalah yang berbetulan dengan syariat Allah, iaitu yang berbetulan dengan perintah Allah kepada makhluknya. Apa yang Allah SWT perintahkan kepada makhluknya, yang merangkumi segala syarat-syarat ibadah tersebut, yang merangkumi rukun-rukun kepada ibadah tersebut,
itu dikatakan sahih. Sesuatu yang bertepatan dengan syariat Allah. Kalau di dalam kitab Lubbul Usul Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, dia mendefinisikan sahih itu, dia kata muwafaqatu dzil wajhain asy-syar'a fil asah. Muwafaqatu iaitu berbetulanlah dua benda yang mempunyai dua wajah. Berbetulanlah, muwafaqah maknanya berbetulan, berbetulan dua benda yang mempunyai dua wajah. Maknanya antara membetuli syarak ataupun menyalahi syarak. Yang sahih ini adalah yang muwafaqatus syarak. Yang muwafaqatus syarak, yang berbetulan dengan syarak. Yang ada rukunnya, yang ada syaratnya, yang ada tertib-tertibnya bila diikuti, itu dikatakan dalam ibadah, dikatakan apa yang berbetulan dengan syarak. Walaupun tidak menggugurkan qada. Ini alal asah dalam mazhab Syafi'i, ibadat yang sahih adalah sesuatu yang berbetulan dengan syarak walaupun tak menggugurkan qada. Apa benda yang kata tak menggugurkan qada? Dia kata seperti kita kata sembahyang satu orang yang faqidut tuhurain. Ada satu orang yang dia tidak ada wudu. Dia sembahyang hormat waktu di atas flight, di atas kapal terbang, tuan-tuan. Bila kita sembahyang atas kapal terbang, masuk waktu, tapi masa tu kita tidak ada kemampuan untuk wudu. Contohnya tandas. Contohnya macam musim PKP ni, ada keadaan yang tak boleh ambil wudu. Tak ada tempat nak berhenti, tapi berhenti tepi jalan. Bila berhenti tepi jalan ataupun berhenti di tempat perhentian pun, ada kes wuduk tak boleh ambil. Tak boleh ambil wuduk. Baru ni ada satu hamba Allah tanya soalan, dia nak pergi ke Cameron Highland. Jadi masjid sebelum nak naik ke puncak Cameron Highland tu, berhenti kat masjid tersebut, tak ada disediakan, dikunci semua tempat wuduk. Jadi macam mana tu? Jadi saya kata pada dia, kalau dah memang tak ada air dan tak bersedia, dia tidak bersedia untuk nak buat air tersebut, nak bawa air bersama-samanya, maka dia sembahyanglah yang dikategorikan sembahyang dia itu lihurmatil waqt, sembahyang kerana menghormati waktu. Ataupun dalam istilah fiqh disebut salah faqidut tuhurain, sembahyang orang yang tidak ada alat bersuci. Maka sembahyang yang seperti ini di sisi syarak alal asah. Ni dia ada khilaf pada isu ni. Dia ada khilaf. Di sisi syarak, itu disebut sebagai ibadah yang sahih. Sebab tu kita kata ada satu orang sembahyang hormat waktu, wudu tak ada. Sembahyang hormat waktu. Allahu Akbar. Lepas tu nanti bila dia ada kelapangan pada waktu-waktu yang mendatang, ataupun bila ada satu orang sakit sembahyang, dia sembahyang tak boleh nak bangun, jadi dia sembahyang juga kerana menghormati waktu. Sembahyang tu sahih ke tak sahih? Sahih ke tak sahih sembahyang tersebut? Sembahyang tak ada wudu. Sahih ke tak sahih? Maka di atas pandangan ni, mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia kata fama wafaqa syara'allah fima hakama. Sahih itu pada ibadah apa yang berbetulan dengan syarak. Apa yang syarak perintahkan, kalau dia dapat buat rukunnya, syaratnya, maka ibadah tu dikira sahih. Wa illam lam yasqutil qada, walaupun dia tidak menggugurkan qada, maknanya tetap kena qada. Orang yang sembahyang hormat waktu tetap kena qada. Orang yang sembahyang la ilaha illallah, orang yang sembahyang sakit, sebab dia sakit, dia tak mampu nak menyempurnakan rukun syarat, maka tetap kena qada. Tapi sembahyang tu dikategorikan sebagai sembahyang yang sahih. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau kita boleh rujuk dalam Lubbul Usul Syekhul Islam, disebut oleh Syekhul Islam bahawasanya itu dikira sebagai ibadah yang sahih. Tetapi muqabilul asah, pandangan yang berlawanan dengan pandangan yang asah, iaitu dikatakan sahnya ibadah itu adalah mesti bawa kepada makna gugurnya qada. Kalau kamu buat satu ibadah tapi kamu kena qada balik, berarti sembahyang kamu yang awal tu tak boleh panggil sebagai qada. Tidak boleh dipanggil sebagai sahih. Ini pandangan yang kedua, yang biasanya dimansubkan kepada fuqaha.
para fuqaha, dia kata semayang yang kita kata semayang hormat waktu tu tak boleh disebut sebagai sahih, tak sahih. Tapi semayang yang ala kadar, soalan gitu, tak boleh panggil sebagai semayang yang sahih. Sebab dia tidak menggugurkan qada. Qada tetap kena buat. Ini muqabil asah. Tapi kata Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, pandangan yang paling asah, sahih itu adalah satu ibadah yang kita lakukan yang berbetulan dengan syarak, walaupun tak menggugurkan qada, walaupun dia kena qada juga lepas pada tu. Jadi semayang hormat waktu bila dimasukkan kepada mutakallimin. Mutakallimin ni disebut, kalau kita jumpa dalam kitab usul, bila jumpa mutakallimin, ini bukan dikatakan ulama tauhid. Mutakallimin maksudnya ulama usul. Dia setiap kalimah bila jumpa dalam bab ni, makna dia lain. Jumpa dalam kitab ni, maknanya lain. Kalau jumpa dalam kitab usul, al-mutakallimun bukannya ulama tauhid, itu disebut sebagai ulama usul. Kalau ulama yang furu' disebut sebagai fuqaha. Kalau kita jumpa dalam kitab-kitab usul. Naam. Jadi fama wafaqa syara' Allah fi ma hakama. Yang sahih dalam ibadah itu adalah apa yang berbetulan dengan syariat Allah fi ma hakama, pada apa yang telah menghukumkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Jadi sembahyang orang yang tidak ada alat bersuci, iaitu orang yang sembahyang hormat waktu, data atas pandangan yang muktamad, hukumnya adalah sahih. Sembahyang siapa lagi? Sembahyang orang yang dia ingat dia ada wuduk. Ada satu orang dia ingat dia ada wuduk, dia pun sembahyang Allahu Akbar. Lepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas beri salam, maka dia baru teringat bahawasanya dia tak ada wuduk. Okey, orang ni kena qada balik. Kalau masih dalam waktu, dia ulang baliklah solat dia. Kalau dah keluar waktu, wajib dia qada. Tetapi apa status sembahyang dia tak tahu, sahih ke tak sahih, maka ulama sebut kata status sembahyang itu adalah sebagai sembahyang yang sahih. Ini di sisi ulama usul. Kenapa? Kerana sahih dalam ibadah itu adalah apa yang berbetulan dengan syarak, walaupun tidak menggugurkan qada. Tidak menggugurkan qada, maknanya tetap perlu dibuat qada. Wa fil muamalati ma tarattabat alaihi atharun bi'aqdin thabatat. InsyaAllah kita berhenti dulu di situ pada bait yang ke-73, kerana perbincangan kita pada malam ni memang sedikit berat, agak berat sikit perbincangan kita pada malam ni. Tetapi insya-Allah kita dah tak banyak. Kita pada bait yang ke-73, insya-Allah pada bait yang 76 kita dah habis muqaddimah yang cerita Qismul Ahkam ni, yang cerita tentang hukum, dan kita akan masuk selepasnya pada bait yang ke-77, itu dah cerita bab taharah dah. Bab taharah daripada kitab Az-Zubat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita insya-Allah. Kalau yang ada kitab, insya-Allah di kuliah yang akan datang kita buka pada muka surat 7 pada bait yang ke-73. Hari ini kita berakhir perbincangan kita pada cerita tentang as-sahih fil ibadah, iaitu dalam hukum sah dalam ibadah. Kita akan bincang pula hukum sah di dalam muamalah. Dia sahih dalam ibadah dengan sahih dalam muamalah mempunyai implikasi yang berbeza. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ni di kuliah yang akan datang insya-Allah. Moga-moga, mudah-mudahan Allah SWT beri kita manfaat. Allah SWT beri kepada saya khususnya manfaat daripada apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan, dan demikian juga kepada hadirin hadirat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين
اللهم ارزقنا فهم النبيين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله. Okay, baik. Okay, insyaAllah. Syukran. Jazakumullah khair.